Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada kesemua ahli-ahli yang berhormat, 20 orang kesemuanya, yang telah mengambil bahagian untuk membahas maksud bekalan pembangunan 64 Kementerian Pendidikan Tinggi. Pelbagai perkara telah dibangkitkan dan saya cuba jawabnya sebaik yang mungkin dalam waktu yang terhad ini. Yang berhormat daripada Puchong, Kubang Krian, Tuaran, Arau telah membangkitkan mengenai soal keboleh pasaran graduan. Saya ingin menyatakan bahawa isu keboleh pasaran graduan ini merupakan perkara yang sememangnya diberikan perhatian yang sangat serius oleh pihak kementerian, dan memang tidak dinafikan bahawa bilangan siswazah dalam negara kita telah pun meningkat daripada setahun ke setahun, dan untuk makluman, kadar pengangguran siswazah mengalami penurunan sebanyak 0.4% untuk mencatatkan 3.7% pada tahun 2022 berbanding 4.1% pada tahun 2021. Dan berdasarkan data resmi dari Sistem Kajian Pengesanan Graduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, bilangan graduan yang belum bekerja selepas 6 bulan menamatkan pengajian adalah seperti berikut: seramai 40,000 orang ataupun 15.6% daripada 260,000 graduan yang menamatkan pengajian pada tahun 2020, seramai 41,467 atau 14.5% daripada 286,299 graduan pada tahun 2021. Manakala hanya seramai 29,000 atau 9.8% daripada 295,962 graduan pada tahun 2022. Memang pihak kementerian kita telah bangunkan sistem kajian pengesanan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Puchong, dan dengan sistem yang kita bangunkan itu, kita akan dapat melakukan analisa dengan lebih mendalam dan dengan lebih tepat bagi kita mengatasi apa saja isu dan masalah serta cabaran yang akan lahir daripada soal keboleh pasaran graduan, program-program mana yang menyumbang kepada masalah graduan tidak mendapat pekerjaan dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita juga mengakui bahawa selain daripada graduan-graduan yang tidak mendapat pekerjaan itu terdiri daripada undergraduate, ramai juga yang terdiri daripada mereka yang postgraduate, dan ini adalah kerana mereka yang berkelulusan postgraduate, PhD sebagainya, di negara kita tidak banyak pusat ataupun institusi penyelidikan, sama ada di peringkat kerajaan ataupun swasta, yang menawarkan pekerjaan. Jadi itu satu perkara yang sememangnya kita tidak menafikan hakikat. Tapi walau bagaimanapun, bagi menangani isu graduan menganggur ataupun tidak bekerja ini, Kementerian Pendidikan Tinggi telah melaksanakan inisiatif secara berterusan bagi memastikan bakat dan kemahiran yang pelbagai dapat diberikan kepada siswazah-siswazah kita. Antaranya, kita melaksanakan semakan dan penambahbaikan kurikulum secara berkala dalam tempoh 3 hingga 5 tahun bagi memastikan pelajar yang mengambil bidang berkenaan mempunyai daya saing serta keboleh pasaran yang tinggi sebaik saja mereka menamatkan pengajian. Kedua, kita membangunkan pelan strategik keboleh pasaran graduan sebagai dokumen strategik
dan rujukan utama bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Kita melaksanakan padanan pekerjaan kepada graduan menerusi kolaborasi. Ipoh Barat ya. Ya, terima kasih pengerusi Majlis Tan Sri. Tan Sri, kita semua tahu pada kebelakangan ini kita dapat tahu pemasaran, marketability of kita punya graduan sangat tenat, susah. Itu sudah menjadi masalah. Tetapi kita ada PhD pula, ratusan yang dikeluarkan oleh beberapa universiti. Adakah yang berhormat berfikir bahawa ini adalah berpatutan berbanding dengan negara lain macam Oxford dan Cambridge ni hanya beberapa puluh saja. Ini Malaysia unik, dia boleh dapat PhD, siapa-siapa boleh dapat PhD. Ratusan, bukan not 1 or 2 or 20, 30. Apakah pandangan yang berhormat? Adakah dalam tempoh masa yang akan datang yang berhormat dapat mensyorkan, memberi garanti kepada rakyat bahawa apa yang dibuat mereka, cycle style atau marketability ini tak masuk akal. Boleh ambil supaya beri pandangan bahawa ini adalah salah. Bukan mendapat PhD menjadi masalah, tetapi PhD this is like permanent head damage. Dia tak ada guna langsung. There's no marketability. Malulah kita universiti mengeluarkan PhD dan yang berhormat menjadi menteri. Apakah pandangan mengenai perkara ini? Sila Menteri. Yang berhormat, pertamanya PhD yang diikuti dalam negara bukan sahaja untuk pelajar-pelajar Malaysia, tetapi sebahagian besarnya juga adalah pelajar daripada luar negara. Kerana bagi universiti awam, kita memang tidak meletakkan kuota bagi pelajar-pelajar luar negara yang ingin mengambil pengajian di peringkat postgraduate. Bagi negara kita, permohonan untuk mengambil PhD ini adalah lebih kepada mereka yang ingin berkhidmat dalam universiti awam sebagai tenaga akademik dan pada masa yang sama untuk menjadi tenaga penyelidik. Manakala yang lain itu mungkin untuk prestige supaya mereka dapat menggunakan doktor setelah mereka mendapat PhD. Tapi untuk mengikuti program PhD, ia bukannya sesuatu yang mudah. Ia ada syarat-syarat terutamanya yang sangat ketat yang dikenakan oleh pihak universiti. Ya Muhammad, Bukan laughing stock yang berhormat. It's so mudah, so easy to get a PhD in some of our local universities. You must admit that. Ya, And we cannot, there must be a selling point. Menteri dah jawab, itu ialah Kalau- jawapan Yang beliau. bila yang berhormat jawab, we cannot justifikasi satu perkara yang tidak boleh diterima lah. Kita tak boleh hanya nila setitik maka rosak susu sebelanga. Ya Muhammad, sebenarnya Tuan Pengerusi saya telah bahaskan ketika Yang Muhammad Batu bahaskan mengenai Saya akan pemberian. jawab itu. Yang itu saya akan jawab. Ya, saya akan jawab. cuma sedikit saja saya akan sambung daripada Yang Muhammad Ipoh Barat. Saya cuma minta supaya pihak kementerian mengadakan sebuah pusat atau kawalan akreditasi di mana kita boleh mengawal PhD yang dikeluarkan. Saya tak mau gunakan istilah permanent head damage. Ada juga yang katakan PhD adalah macam Pizza Hut delivery. Macam semua boleh dapat. Jadi saya kualitinya PhD ini dipersoalkan, menjadi momokkan oleh orang di luar sana. Lebih-lebih lagi baru-baru ini seorang ahli parlimen yang ada PhD yang mengaitkan parti DAP dengan komunis. Dan daripada USM pula, saya malu. Saya dari Pulau Pinang. Saya malu. Okey. So saya minta Yang Berhormat Menteri untuk memastikan Berhormat- bahawa kita Yang Berhormat kawal Menteri supaya orang-orang ini PhD ini tak ada permanent head damage atau dimomokkan sebagai Pizza Hut delivery. Baik. Sila Menteri. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya belum habis jawab mengenai graduate employability, tapi tak apalah. Oleh kerana ini menjadi perhatian, saya ingin hanya menyatakan iaitu selepas seseorang graduan itu berjaya mendapat PhD, kementerian tidak mempunyai kawalan terhadap tindakan, kelakuan ataupun kenyataan oleh pemegang PhD tersebut. Kerana kita beranggapan bahawa kalaupun ada seseorang yang mempunyai PhD itu, dia
tak semestinya menjadi pakar ataupun sempurna dan mengetahui segala-galanya. Dia mungkin pakar bidang dia, tapi yang lain-lain dia mungkin tidak mendalam dalam perkara itu. Jadi atas sebab itulah kita berhadapan dengan keadaan-keadaan seperti yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat. Tapi apapun selepas ini kita akan lebih ketat dalam soal kita untuk menentukan siapa yang boleh mengikuti program PhD dan sebagainya. Memang amat malang lah. Lebih-lebih lagi ia berlaku sebagai mereka yang keluar daripada sebuah universiti ternama seperti USM. Jadi Tan Sri Yang Dipertua, pelbagai usaha akan kita lakukan, terutamanya hubungan yang rapat antara pihak universiti dengan juga pihak industri. Dan dalam perkara ini memang kita telah bangunkan pelbagai usaha sama dan kita juga ingin maklumkan bahawa dalam soal untuk kita meningkatkan kebolehpasaran graduan bagi tahun depan, Kementerian akan memperkenalkan dan menawarkan pinjaman untuk pelajar-pelajar tahun akhir bagi mengikuti program pensijilan profesional yang mana pihak kerajaan kita telah menyediakan sebanyak 15 juta ringgit tabung bagi pelajar-pelajar tahun akhir mohon untuk mendapat sijil profesional supaya itu boleh bantu mereka untuk mendapat dan meningkatkan kebolehpasaran graduan. Yang berhormat, daripada Kepala Batas, Tampin dan sebagainya telah bangkitkan. Sorry Tan Sri Pengerusi, minta penjelasan daripada YB Menteri. Sama ada YB Menteri akan rancang untuk menurunkan ataupun menghenti intake untuk program-program pengajian yang kurang kebolehpasaran. Itu memang antara perkara yang kita beri perhatian. Seperti yang dikatakan tadi, apabila kita mempunyai satu database yang lebih baik, kita telah dapat mengenal pasti program-program yang mengeluarkan graduan-graduan yang tidak mendapat pasaran yang baik. Dan daripada situ kita memang akan mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Jadi ini antara perkara yang akan kita lakukan. Beberapa yang berhormat telah bangkitkan mengenai soal pemberian penajaan dan juga beasiswa yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, program penajaan Kementerian Pendidikan Tinggi bermatlamat menyedia dan meningkatkan akses pendidikan tinggi yang lebih baik kepada kumpulan sasaran yang ditetapkan. Dan kita di kementerian, kita tidak memberi beasiswa kepada pihak umum, kepada orang ramai secara umumnya, tetapi kumpulan sasaran kita termasuklah pegawai awam yang sedang berkhidmat dalam ekosistem pendidikan tinggi dan hanya beberapa golongan pelajar tumpuan yang menepati matlamat-matlamat yang ditetapkan oleh kementerian dalam bidang-bidang tertentu yang mana kita memberikan tajaan. Jadi sehingga tahun 2023 terdapat 18 program tajaan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, antaranya skim latihan akademik IPTA, skim latihan akademik Bumiputra, sub kepakaran, pasca kedoktoran, hadiah latihan persekutuan bagi staf bukan akademik IPTA dan hadiah latihan persekutuan pegawai pendidikan tinggi. Kita juga menyediakan penajaan bagi program-program dalam bentuk beasiswa dan mahasiswa seperti program My Brain Science, My Brain 2.0, beasiswa atlet cemerlang, beasiswa tokoh siswa, beasiswa pelajar cemerlang politeknik
dan derma siswa B40 TVET. Untuk tahun 2024, KPT menerima peruntukan sebanyak RM200 juta iaitu peningkatan sebanyak RM50 juta berbanding tahun 2023 bagi tujuan pembiayaan dan beasiswa yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Perincian bagi pelan perbelanjaan peruntukan tambahan RM50 juta itu meliputi tajaan seperti berikut: kenaikan allowance sara hidup pelajar KPT sebanyak RM30 juta, program MyBrain 2.0 4.625 juta ringgit, program bantuan kewangan asasi TVET 1.674 juta ringgit dan program derma siswa B40 TVET 12.917 juta ringgit. Secara umumnya, peruntukan penajaan ini akan melibatkan unjuran penerima seramai 28,591 orang, iaitu 11,287 pelajar sedia ada dan 17,304 pelajar baru. Yang Berhormat Tampin telah membangkitkan apakah faktor yang mendorong kementerian untuk memperkenalkan semula program MyBrain yang dikenali sebagai MyBrain 2.0. Untuk makluman, sejak program MyBrain 15 ditawarkan melalui tahun 2011, trend penajaan berbanding sasaran adalah sangat menggalakkan dengan pencapaian 102.8%. Dan permintaan yang tinggi ini mewajarkan untuk program ini diteruskan. Dan kajian impak program ini menunjukkan bahawa ia telah menghasilkan sumbangan kesarjanaan yang signifikan dan pelajar-pelajar lepasan program ini mempunyai kemahiran dan keboleh pasaran graduan yang tinggi. Jadi sehubungan itu, mengambil kira potensi program ini, maka pada tahun depan kementerian akan meneruskan pelaksanaannya di mana kita mensasarkan sebanyak 500 pelajar setahun bagi melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan juga di peringkat ijazah kedoktoran. Dan mengenai persoalan daripada Indra Mahkota, sama ada akan wujud dalam bidang-bidang seperti Islam, sastra, seni budaya dan sebagainya, maka permohonan bolehlah dibuat di bawah program MyBrain 2.0 ini untuk mereka yang ingin melanjut pengajian dalam bidang-bidang yang dibangkitkan. Selain daripada itu, Yang Berhormat daripada Tampin dan juga Raup telah bangkitkan mengenai kemasukan para pelajar ke universiti yang perlu membuat permohonan menerusi UPU. Dan dalam soal ini, Yang Berhormat daripada Raup juga telah mencadangkan dan membuat andaian bahawa kemungkinannya wujud sistem yang tidak begitu adil dalam soal kemasukan melalui UPU sedia ada, dan mencadangkan supaya diwujudkan satu sistem unified bagi STPM dan juga matrikulasi. Saya ingin menyatakan bahawa pihak kementerian sentiasa menambah baik sistem permohonan kemasukan ke universiti awam, ke politeknik dan juga ke institusi latihan kemahiran awam dari semasa ke semasa. Kementerian sentiasa melakukan usaha-usaha memudah dan memaksimumkan jumlah kemasukan ke institusi pendidikan tinggi awam dan institusi latihan kemahiran awam berasaskan prinsip meritokrasi dengan mengambil kira pencapaian akademik 90% dan pencapaian co-curriculum 10% tanpa mengira agama, bangsa, keturunan dan juga negeri. Dan untuk makluman, sebenarnya calon-calon STPM
dan juga matrikulasi diletakkan dalam satu ruang untuk bersaing antara satu dengan yang lain. Ada masanya calon daripada matrikulasi yang mendapat tempat yang lebih, ada masanya calon daripada STPM. Tidak ada kuota bagi mana-mana permohonan yang datangnya, sama ada daripada STPM ataupun daripada matrikulasi. Menteri minta pandangan. Ya, boleh ke Menteri menjelaskan bahawa kenapa graduan SPM memerlukan dua peperiksaan yang berbeza, satu STPM, satu matrikulasi. Adakah kemungkinan boleh disatukan, diunifikan bagi satu peperiksaan? Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya percaya soal untuk mewujudkan matrikulasi itu datangnya daripada kerajaan dan Kementerian Pendidikan, dan sama ada kita hendak meniadakan matrikulasi dan sebagainya, maka sudah tentulah itu perlu pertimbangan daripada pihak Kementerian Pendidikan. Saya percaya kewujudan matrikulasi itu ada sebab-sebabnya, tujuannya, dan atas sebab itulah adanya matrikulasi. Dan bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, oleh kerana itu keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan, maka kita menerima permohonan daripada kedua-dua kelulusan tersebut, dan kita meletakkan kedua-dua daripada jurusan ini untuk bersaing melalui UPU, dan tidak ada penetapan apa-apa kuota antara kedua-dua jurusan ini. Jadi soal sama ada kita bersedia untuk lakukan sistem yang unified, itu memerlukan pihak Kementerian Pendidikan dan keputusan daripada kelulusan daripada kerajaan, sama ada untuk menidakkan matrikulasi ataupun mungkin satu sistem yang bersepadu antara STPM dan juga matrikulasi. Jadi itu bukan bagi Kementerian Pendidikan untuk memberi jawapannya. Selain daripada itu, ada persoalan mengenai MQA, sijil yang tidak diiktiraf, dan jumlah permohonan yang telah ditolak dan sebagainya. Saya ingin menyatakan bahawa MQA boleh mengambil tindakan ke atas IPTS yang mana program pengajiannya tidak mendapat akreditasi, tetapi mengelirukan pihak awam bahawa program tersebut telah diakreditasi oleh MQA, dan jika disabit kesalahan boleh didakwa di bawah dua seksyen Akta MQA, iaitu Seksyen 96 dan juga Seksyen 97. Tak laluan Yang Berhormat Menteri. Tuan Sri Speaker. Boleh ya? Silakan Menteri. Dalam memperkasakan politeknik di seluruh negara, saya lihat, saya sebutkan tadi, dalam masa sama kita boleh gunakan politeknik ini untuk melaksanakan program TVET yang sangat diperlukan oleh negara. Umpamanya dia buat diploma 6 bulan lepas pembelajaran akademik, dia boleh attach di industri dan mendapat hands-on practical training on the job. Dan di samping itu, adakah pihak kementerian bercadang untuk menambahkan politeknik untuk melaksanakan program ijazah dalam bidang technical engineering dan sebagainya? Dan lagi satu, Bapak Menteri, apakah pandangan Bapak Menteri tentang university ranking? Terima kasih. Silakan Menteri. Yang Berhormat, kita memang akan melakukan beberapa perubahan melalui usaha kita yang dipanggil sebagai transformasi politeknik yang akan kita lancarkan pada 4 hari bulan yang akan datang, dan ia termasuk perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat mengenai politeknik. Ini termasuklah juga menawarkan ijazah-ijazah dalam sistem politeknik,
Di samping Politeknik memperkenalkan program-program baru yang melibatkan program-program pengajian advance, TVET dan sebagainya. Mengenai soal ranking yang dibangkitkan oleh Kubang Pasu, Padang Terap dan Pasir Salak, saya suka menyatakan dan menegaskan bahawa kementerian mengambil pendirian bahawa ranking tidak seharusnya dijadikan matlamat terpenting sesebuah universiti. Tidak seharusnya dijadikan matlamat terpenting sesebuah universiti kerana ranking antarabangsa yang hari ini diuruskan oleh QS dan Times Higher Education adalah lebih menjurus kepada soal pencapaian dan hasil penyelidikan. Ini bermakna bahawa faktor-faktor seperti kualiti pengajaran dan pembelajaran, peranan dan keupayaan universiti untuk membantu pelajar yang kurang bernasib baik, komitmen universiti terhadap misi dan agenda nasional maupun usaha memastikan kemenjadian seseorang siswaza tidak menjadi pemberat utama atau diambil kira secara mendalam dalam sistem ranking. Jadi atas sebab itulah ranking universiti dunia boleh disifatkan sebagai hanya salah satu daripada pengukur yang dipantau oleh kementerian ini dalam usaha meningkatkan pencapaian pelajar dan institusi pendidikan tinggi dalam negara kita. Dan pendekatan ini bukanlah sesuatu yang asing kerana ia juga telah diikuti ataupun diputuskan oleh beberapa universiti yang lain seperti contohnya pada November tahun lepas, Universiti Harvard, Fakulti Perubatan dan Universiti Yale, Fakulti Undang-Undang telah mengumumkan bahawa mereka menarik diri daripada menyertai ranking yang dikelolakan. Kedua-dua institusi tersebut berpandangan yang ranking berkenaan menggunakan metodologi yang tidak selari dengan hasrat universiti itu untuk membantu pelajar dan juga menggalakkan graduat berkhidmat dengan perkhidmatan awam yang mempunyai gaji yang rendah. Dan pada pertengahan tahun ini juga sebanyak 52 buah universiti penyelidikan di Korea Selatan telah bersepakat untuk memboikot QS ranking yang dilihat meletakkan secara tiba-tiba indikator yang memberi kelebihan kepada negara penutur bahasa Inggeris. Dan banyak juga universiti di dunia, negara di dunia ini yang tidak pun mengikuti sistem ranking yang terdapat dalam yang diuruskan oleh kedua-dua badan tersebut. Dan bagi memastikan kita dapat menentukan kecemerlangan tempatan walaupun kita tidak bergantung kepada ranking, kementerian telah mengenal pasti beberapa strategi seperti berikut. Satu, pelaburan penyidikan yang berterusan. Kedua, berusaha terus memperkukuhkan kedudukan universiti awam di peringkat antarabangsa dengan memperbanyakkan program serta hubungan kerjasama dengan institusi terkemuka dunia. Dan memang banyak pun hubungan-hubungan diwujudkan antara universiti kita dengan pihak universiti di luar negara kita. Dan banyaklah lain usaha yang kita akan terus lakukan. Menteri perlukan berapa minit lagi? Kita maghrib. Okay, 1 minit. Menteri minta baca bagi 2 minit lah. Okey, 2 minit. Okey, Tan Sri Yang di-Pertua, mengenai persoalan daripada Batu, zero polisi di UM, perkara ini sudah pun diputuskan dalam bajet 2024 bahawa had yuran semasa kemasukan tidak melebihi RM1,500 dan ini akan kita pastikan tidak berlaku di universiti-universiti yang lain. Mengenai soal AUKU, suka saya nyatakan bahawa AUKU masih akan diteruskan dan kita akan melakukan satu lagi pindaan
insya-Allah pada sesi yang akan datang, dan pindaan ini adalah untuk memberi kebebasan berterusan kepada pelajar. Maknanya lepas ini memang tak ada lagi apa-apa sekatan kepada mana-mana pelajar. Dan mengenai persoalan Sungai Petani, mungkin ini yang terakhir lah. Saya. Adakah KPT akan mengalihkan MPP kepada Student Union? Kementerian akan melakukan libat urus dengan pelajar, dan pihak kementerian kita tidak mempunyai apa-apa kecenderungan sama ada sesebuah universiti itu memilih untuk mewujudkan majlis perwakilan pelajar ataupun kesatuan pelajar. Kita serahkan pilihan tersebut bulat-bulat kepada pihak mahasiswa. Manakala mahasiswa yang bekerja, kita sebenarnya tidak mempunyai halangan kepada perkara ini, kerana ini merupakan antara usaha kita dalam kita mengurus kematangan dan juga kedewasaan pelajar-pelajar kita. Jadi, Yang Amat, Tan Sri, saya nak minta persoalan tadi yang saya dah jawab, tapi Yang Berhormat tak ada. Dah jawab dah? Yang Berhormat keluar. Baik, Saya Tan solat. Sri, Menteri, Kuala Selangor Menteri, penyelarasan yang saya sebutkan tadi tentang hospital pengajar, saya minta supaya diberikan komentar dan diberikan pencerahan sebab sangat mustahak untuk diselaraskan di antara KPT dan juga MOH yang lain. Kita boleh pertimbang. Kita mempunyai 9 hospital pengajar, tapi ada beza hospital dengan hospital-hospital di Kementerian Kesihatan, kerana hospital pengajar di universiti melakukan 3 tugasan utama: satu mengajar, satu menyelidik, satu memberi perkhidmatan, manakala hospital di kementerian hanya lakukan satu, perkhidmatan kesihatan. Jadi ada beza di situ. Soal housemanship itu ditentukan oleh kerajaan, Kementerian Kesihatan. Kita tidak berkuasa untuk lakukan. Untuk bekerjasama berunding, kementerian tak ada masalah. Tapi untuk dicantumkan, ada perbezaan-perbezaan yang perlu diambil perhatian oleh kita semua. Jadi itu sajalah Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Mana yang tak sempat dijawab, ada sebahagiannya memang pernah dijawab dalam soalan-soalan lisan, dan yang lain-lain akan dijawab secara bertulis. Saya ucapkan terima kasih kepada semua.